السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-191 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Yang bermaksud, patutkah mereka sekutukan Allah dengan benda-benda yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan benda-benda itu sendiri diciptakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, surah ini seterusnya membawakan suatu perbincangan ataupun perdebatan dalam mempersoalkan tindak tanduk orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam membatalkan atau mengingkari perangai mereka atau perbuatan mereka itu dengan gaya bahasa yang logik, iaitu yang membawa kepada penggunaan akal yang waras. Lalu Allah berfirman, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Adakah mereka, iaitu orang-orang musyrikin itu, mensyirikkan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah Tuhan yang menciptakan mereka dan yang menciptakan segala sesuatu. Adakah mereka tergamak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak ada daya upaya untuk menciptakan sesuatu? Betapa kecil pun hal ataupun sesuatu yang nak diciptakan itu tidak dapat diciptakan, iaitu berhala-berhala tersebut yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana berhala itu sendiri adalah sebahagian daripada makhluk Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimanakah seorang yang berakal waras menjadikan sesuatu makhluk yang diciptakan yang lemah sebagai sekutu kepada yang menciptakannya, yang berkuasa dalam menciptakan sesuatu itu hendak dibandingkan dengan ciptaannya? Maka persoalan di dalam ayat ini adalah semata-mata untuk mengingkari dan mengecam apa yang dilakukan oleh golongan musyrikin itu. Dimasukkan dengan ma la yakhluqu syai'an itu adalah al-asnam, iaitu berhala-berhala yang disembah. Dan itu semua adalah membuktikan betapa tidak logik sama sekali tak dibandingkan berhala itu dan disekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, ayat 192. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Yang bermaksud, dan benda-benda itu tidak dapat menolong mereka dan tidak juga dapat menolong dirinya sendiri. Muslimin muslimat rahmati Allah, seterusnya Allah menyatakan bahawa sesungguhnya berhala-berhala itu, berhala-berhala yang mereka sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengannya itu, selain daripada ia merupakan batu-batu yang merupakan sebahagian daripada ciptaan Allah atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhala-berhala itu juga tidak mampu dan tidak berkuasa untuk membawakan apa-apa yang boleh menyokong ataupun menolong orang-orang musyrikin itu dalam berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Bukan itu sahaja, bahkan berhala-berhala itu juga tidak mampu untuk melindungi dirinya daripada sebarang keburukan. Maka jika begini sifatnya, adakah selayaknya ia disembah seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubhu adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Dalam suratul Hajj ayat yang ke-73, yang bermaksud sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain daripada Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu daripada mereka, mereka tidak dapat mengambilnya balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta dari mendapat hajatnya dan lemah yang diminta daripada menunaikannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya dalam ayat 193 surah Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tad'uuhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Yang bermaksud, dan jika kamu wahai kaum musyrik menyeru benda-benda itu untuk memperoleh petunjuk daripadanya, mereka tidak dapat menurut menyampaikan hajat kamu, sama sahaja bagi kamu, sama ada kamu menyerunya atau mendiamkan diri. Muslimin muslimin rahmati Allah. Sekali lagi Allah menjelaskan kehinaan yang ada atau kelemahan yang ada pada berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin selain Allah Subhanahu wa taala, iaitu sekiranya kamu wahai orang-orang musyrikin meminta kepada berhala-berhala ini, iaitu meminta diberikan petunjuk dan panduan, nescaya kamu tidak akan memperoleh petunjuk daripadanya, iaitu berhala-berhala itu tidak akan memberi apa-apa manfaat kepada kamu dan ia juga tidak akan mendapat apa-apa manfaat daripada kamu. Sawa'un 'alaikum ad'awtumuhum am antum samitun. Bermaksud sama sahaja bagi kamu permintaan kamu kepada berhala-berhala itu ataupun kamu tidak meminta kepada berhala-berhala itu, tidak akan mengubah apa-apa perkara sama sekali, kerana berhala-berhala itu tidak lain hanyalah batu-batu yang kaku yang tidak dapat berbuat apa-apa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Allah berfirman lagi dalam ayat 194 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tad'una min dunillahi 'ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Yang bermaksud, sungguhnya benda-benda yang kamu seru selain Allah itu adalah makhluk-makhluk seperti kamu. Oleh itu, cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu, kalau betul kamu orang-orang yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Al-Quran meneruskan lagi hujahnya terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membawa mereka supaya berfikir, menggunakan kekuatan akal mereka untuk merenung apa yang mereka sedang lakukan. Allah berfirman, Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum. Sungguhnya berhala-berhala tersebut yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau yang kamu seru kepada mereka untuk mendapatkan atau untuk mempertahankan diri kamu daripada perkara yang buruk, atau untuk mendapatkan perkara-perkara yang bermanfaat, ibadun amsalukum. Tidaklah berhala-berhala itu melainkan makhluk sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kamu, dimiliki oleh Allah dan dijadikan tunduk dan patuh kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekiranya berhala-berhala itu sama seperti kamu, bagaimana kamu tergamak untuk menyembahnya? Bagaimana kamu tergamak untuk meminta sesuatu daripadanya? Allah menyifatkan berhala-berhala itu sebagai ibad, yang diterjemahkan sebagai hamba-hamba, walaupun berhala-berhala itu merupakan batu atau kayu yang termasuk dalam jamad, sesuatu yang kaku dan beku. Ia adalah untuk menggambarkan betapa kalimah ibad itu merujuk kepada sesuatu yang diperhambakan, sesuatu yang tidak layak untuk menjadi sesuatu sembahan, sesuatu yang menjadi tuan, tetapi hanyalah yang diperhambakan seperti mana mereka. Fad'uuhum falyastajibu lakum. Maka mintalah kamu kepada berhala-berhala itu, bertujuan untuk menyelar tindakan mereka dan untuk menyatakan betapa tidak logiknya atau tidak masuk akal sama sekali perbuatan mereka yang meminta-minta kepada
sesuatu yang tidak ada daya upaya, melainkan seperti mereka, makhluk yang diperhambakan dan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang seterusnya, ayat 195. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Yang bermaksud, adakah benda-benda yang kamu sembah itu mempunyai kaki yang mereka dapat berjalan dengannya? Atau adakah mereka mempunyai tangan yang mereka dapat memegang menyeksa dengannya? Atau adakah mereka mempunyai mata yang mereka dapat melihat dengannya? Atau adakah mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya? Katakanlah, wahai Muhammad, panggillah benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian kamu semua jalankan tipu daya terhadapku, serta jangan pula kamu bertangguh lagi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah meneruskan lagi melalui kalamnya, memberikan cabaran yang tidak putus-putus untuk menyatakan betapa berhala-berhala itu tidak selayaknya dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menyatakan, Alahum arjulun yamshuna biha. Adakah berhala-berhala itu mempunyai kaki yang mereka berjalan dengannya? Am lahum aidi yabtishuna biha. Adakah mereka ada tangan yang dengannya mereka boleh memukul sesuatu atau menjejaskan sesiapa yang hendak melakukan keburukan? Am lahum a'yunun yubsiruna biha. Atau adakah berhala-berhala itu punya mata yang dapat melihat dengannya? Am lahum adhanu yasma'una biha. Ataupun adakah berhala-berhala itu ada telinga yang boleh ia mendengar dengannya? Maka tujuan persoalan ini adalah untuk menjelaskan betapa jahilnya golongan musyrikin itu, betapa tidak selayaknya mereka digelar orang-orang yang berakal apabila mereka sanggup untuk menyembah sesuatu yang tidak ada apa-apa pun atau sedikit pun daripada panca indera yang dikurniakan Allah kepada manusia. Tidak boleh mendengar, tidak boleh melihat, tidak boleh melakukan apa-apa, dan sesuatu yang tidak punya sebarang kebolehan atau sebarang kemampuan, dan itulah yang disembah oleh manusia. Sedangkan manusia atau orang musyrikin itu diberikan Allah pelbagai kebolehan dengan adanya akal dan panca indera. Bagaimana pula orang yang lebih sempurna atau lebih berkemampuan sanggup untuk menyembah sesuatu yang tidak ada apa-apa, bahkan sanggup untuk meminta tolong daripadanya sesuatu yang ia tidak ataupun sama sekali tidak mampu untuk melakukannya. Allah mencabarnya lagi, qul id'u syuraka'akum thumma kiduni fala tunzirun. Katakanlah pada mereka, ya Muhammad, ud'u syuraka'akum, mintalah dan serulah kepada berhala-berhala yang begitu hina itu, yang begitu lemah itu, dan mohonlah pertolongan kepada sekutu-sekutu yang kamu sekutukan aku, kata Allah, dengan mereka, dan buatlah semahumu untuk menjejaskan aku. Cubalah sedaya upaya kamu untuk mendatangkan apa jua keburukan kepadaku. Fala tunzirun, dan janganlah kamu bertangguh dalam melakukannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahawa golongan musyrikin pernah menakut-nakutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa tuhan-tuhan mereka atau berhala-berhala mereka itu akan mampu untuk mendatangkan sesuatu keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah memerintahkan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk berhadapan dengan mereka dan mencabar mereka untuk melakukan sedemikian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada kesyirikan dan perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.